Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar? Semoga semua dalam keadaan sihat wal afiat. Dalam video kali ini Ustaz akan memberi soalan ringkas sirah subjektif UPKK. Okey, sebelum kita tengok kepada soalan ringkas sirah, kita tengok panduan mencari jawapan sirah. Okey, sebelum pada itu, tengok secara umumnya jawapan lain yang tiada dalam buku teks boleh diguna pakai selagi tidak menyimpang dari isi pelajaran kerana ia merangsang murid untuk berfikir. Namun ia terletak kepada polisi badan peperiksaan. Itu dia. Okey, tengok seterusnya. Kata kunci jawapan. Bagaimanakah cara untuk kita mengingatinya? Okey, di sini Ustaz bagi kata kunci jawapan. Bagaimana kita untuk memahami pelajaran sirah. Susah ke senang? Okey, tengok apa dia. Pertamanya, kita mesti lihat pengertian ataupun maksud ataupun arti. Okey, contohnya. Apa dia? Apakah erti mukjizat? Apa erti mukjizat? Itu pengertian. Apa dia? Perkara luar biasa yang terjadi kepada Nabi dan Rasul ataupun yang lain. Apakah pengertian jihad? Apakah erti jihad? Jihad ialah berkorban, mempertahankan diri, agama, keluarga dan negara. Itu dia dimaksudkan dengan arti. Kemudian tengok nama-nama yang terlibat. Contoh dalam peperangan Badar. Apa nama-nama yang terlibat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ketua perang kaum muslimin dalam perang Badar. Kemudian apa dia? Abu Jahal. Itu nama-nama dalam perang Badar. Itu dia nama-nama yang terlibat dalam sesuatu tajuk. Okey. Tengok seterusnya apa dia? Tarikh berlakunya. Contoh yang mudah tadilah Perang Badar. Bila berlakunya Perang Badar? 17 Ramadan. Itu dia. Seterusnya. Itu tarikh. Okey, tak. Kemudian apa dia? Fakta. Okey. Boleh dikatakan semua soalan, semua pelajaran sirah adalah fakta. Kita tak boleh nak ubah fakta. Salah fakta, salah jawapan. Kemudian tengok seterusnya apa dia? Sebab berlakunya. Contoh dalam peperangan Badar. Kenapa sebab berlakunya peperangan Badar? Sebab apa? Sebab kaum musyrikin Quraisy hendak membalas dendam dalam kekalahan perang Badar yang lalu. Itu sebab-sebab. Okay. Tengok seterusnya apa dia? Contoh. Apa dia contoh? Berikan contoh mukjizat hissi ataupun maknawi. Apa contoh dia? Keluarnya apa dia? Air daripada jari jemari Rasulullah, bulan terbelahnya di langit, Al-Quran, lagi apa dia? Isra' Mi'raj. Itu contoh. Dan seterusnya apa dia? Kesan ataupun penghayatan. Apa pelajaran yang kita belajar? Bukan kita belajar saja-saja je, kita nak ambil kesan untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Itu dia. Apa yang perlu kita ingat tadi? Kata kunci dia apa dia? Pengertian. Kemudian apa dia? Nama-nama. Kemudian tarikh, fakta, sebab berlaku, kemudian contoh dan kesan. Okey, seterusnya. Sekarang Ustaz nak terangkan bagaimanakah cara untuk menggunakan kaedah soal jawab untuk menonton video ini. Ustaz tak nak awak sekadar tonton sahaja. Ustaz nak awak jawab. Tonton dan jawab sendiri. Okey, tengok bagaimana cara dia. Okey, cara menggunakannya. Tengok. Contoh soalan. Ini contoh soalan. Ustaz baca. Kemudian dalam masa 3 saat 1, 2, 3 awak mesti jawab. Selepas itu Ustaz akan jawab. Adakah jawapan awak betul dengan jawapan sama dengan jawapan Ustaz? Okey, contoh. Apakah erti sirah? 1, 2, 3. Jalan. Okey, dalam masa 1, 2, 3 awak mesti jawab. Itu dia.
Tengok seterusnya. Soalan yang kedua, contoh. Okey. Apa sumber sirah? Okey, dalam masa tempoh Ustaz diam tu, awak terus jawab. Apa dia? Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tengok seterusnya contoh. Okey. Kenapa kena belajar sirah? Untuk mengetahui dan mengenal Rasulullah, mengenal Nabi Muhammad. Okey. Ustaz diam tu, awak kena jawab terus. Contoh, apa erti sirah? Jalan. Apa sumber sirah? Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kena belajar sirah? Untuk mengetahui dan mengenal Nabi Muhammad. Itu jawabkan terus. Itu dia. Jangan tunggu sampai Ustaz jawab, mana awak dah tak kira dah. Okey, macam tu kaedah dia. Okey. Buat permulaan, awak tengok dulu semua video ini. Okey. Kemudian awak ulangkan sehingga awak dapat kesemuanya. Ustaz tanya terus jawab. Okey. InsyaAllah kalau awak dapat semua ni, insyaAllah apa dia? Dalam pelajaran sirah, dengan syarat kita berusaha. Okey, baca, study buku teks, buat latihan, buat soalan, latih tubi. Di samping kita menonton pelajaran melalui video, apa dia? Contoh seperti Ustaz buat ni. Okey, semoga kita dapat manfaat dari apa yang kita belajar. Okey, tengok seterusnya. Okey, terus kepada soalan ringkas sirah subjektif. Untuk soalan awal-awal ni Ustaz ambil sirah tahun 1 sikit, tahun 2 sikit. Kemudian Ustaz gabungkan, campur 3, 4 dan 5. Okey, tengok. Ustaz baca soalan, kemudian awak jawab dalam kuat ke dalam hati ke terpulang kepada awak. Kemudian Ustaz jawab. Dalam tempoh Ustaz diam tu, awak kena jawab. Itu dia. Itu adalah kepercayaan kepada diri sendiri. Itu terletak terpulang kepada awak. Nak tengok sahaja ke, tak nak jawab ke, terpulang kepada diri kita masing-masing. Okey, tengok. Soalan pertama. Okey. Nabi kita. Siapakah Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan kedua. Ayah Nabi. Siapakah ayah Nabi? Abdullah bin Abdul Muttalib. Tengok soalan nombor 3. Siapakah ibu Nabi? Aminah binti Wahab. Soalan nombor 4. Nabi dilahirkan di Mekah. Soalan nombor 5. 2 ibu susuan Nabi. Siapakah? Suwaibah Islamiyah dan Halimatun Sa'diyah. Okey, biasa soalan akan keluar subjektif. Dia tu tulis 2 ibu susuan Nabi, 2 sahabat Nabi. Okey, 2 yang mula-mula memeluk Islam. Tu dia, 2 isteri Nabi. Ni biasa keluar. Macam tu. Okey. Tengok seterusnya. Tempat Nabi disusukan. Perkampungan Bani Sa'ad. Soalan nombor 7. Tarikh lahir Nabi. (12 Rabiul Awal tahun Gajah). Nombor 8. Tarikh Nabi wafat. Apa dia wafat? Meninggal. Bilakah tarikh Nabi wafat? (12 Rabiul Awal tahun Gajah). 11 Hijrah bersamaan 8 Jun 632 Masehi. Okey, jawab 12 Rabiul Awal pun okey dah, boleh dah. 9. Tempat Nabi wafat.
atau di manakah Nabi wafat? Madinah. 10. Nabi wafat di pangkuan Aisyah. Okey, seterusnya 11. Umur Nabi ketika wafat 63 tahun. 12. Bangsa ataupun keturunan Nabi. Arab, Quraisy. 13. Gelaran Nabi. Al-Amin. 14. Dua isteri Nabi, Khadijah dan Aisyah. 15. Pekerjaan ayah Nabi. Berniaga. Seterusnya, negeri Syam. Apakah negeri Syam? Tempat perdagangan. 17. Tempat ibu Nabi wafat. Apa? 18. Datuk Nabi. Abdul Muttalib. 19. Dua bapa saudara Nabi. Abu Talib dan Sayyidina Hamzah. 20. Wahyu pertama diturunkan. 17 Ramadan. Seterusnya, di mana wahyu tadi diturunkan? Gua Hira. 22. Disampaikan. Siapa yang menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. 23. Surah pertama. Apakah surah pertama yang diturunkan? Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. 24. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. 25. Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat. 26. Al-Quran dikumpulkan di mana? Langit dunia ataupun Baitul Izzah. Okey, dekat sini Ustaz nak terang sikit. Al-Quran pada mulanya dikumpulkan di Sidratul Muntaha, kemudian diturunkan sekaligus ke langit dunia ataupun Baitul Izzah. Kemudian peringkat kedua diturunkan secara berperingkat-peringkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam selama 23 tahun. Okey, seterusnya 27. Umur Nabi jadi Rasul 40 tahun. 28. Umur Nabi ketika wafat 63 tahun. 29. Cara Nabi berdakwah. Rahsia dan terbuka. 30. Dakwah Nabi secara sulit. Selama berapa tahun? 3 tahun. Seterusnya 31.
tempat pertama menyebarkan agama Islam? Darul Arqam. 32. Tempat dakwah secara terbuka. Bukit Sofa. Ketika Ustaz diam tu, ketika itulah awak menjawab soalan. Okey. 33. Dua tujuan Nabi diutuskan. Memperbaiki akhlak manusia dan menyebarkan agama Islam. 34. Kanak-kanak pertama memeluk Islam. Saidina Ali bin Abi Talib. 35. Wanita pertama memeluk Islam. Isteri Nabi iaitu apa dia? Khadijah binti Khuwailid. Soalan yang ke-36. Lelaki pertama peluk Islam. Abu Bakar As-Siddiq. 37. Hamba pertama memeluk Islam. Zaid bin Harithah. 38. Dua sahabat Nabi. Abu Bakar dan Umar. Ini soalan senang. Sahabat Nabi yang popular pada dia 4 orang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dia nak 2 je. 39. Masjid pertama yang dibina. Quba. 40. Masjid kedua yang dibina oleh Nabi. Masjid An-Nabawi ataupun Masjid Nabi. Di manakah solat diterima? Sidratul Muntaha. 42. Tarikh solat diterima. (27) Rejab. Okey, dekat sini Ustaz nak terang sikit. Tarikh terima solat adalah sama dengan tarikh Isra' dan Mi'raj. Kalau soalan keluar, bilakah tarikh Isra' dan Mi'raj? Apa dia? 27 Rejab. Sama je dengan tarikh solat diterima. Okey, seterusnya. 43. Berapa waktu solat mula diterima? 50 waktu. 44. Nabi yang menyuruh kurangkan solat. Siapakah? Nabi Musa alaihi salam. 45. Isra. Apakah Isra? Perjalanan malam dari Mekah ke Baitul Muqaddis. 46. Mi'raj. Apakah dikatakan Mi'raj? Naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. 47. Tarikh Isra' dan Mi'raj. 27 Rejab tadi. Ustaz dah terangkan tadi, tarikhnya sama dengan tarikh penerimaan solat. 48. Nama kenderaan Rasulullah ketika Isra' dan Mi'raj. Buraq. 49. Malaikat yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra' dan Mi'raj.
Malaikat Jibril alaihi salam. 50. Nabi di langit pertama. Nabi Adam. 51. Nabi di langit kedua. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ingat, ketika Ustaz diam, awak terus jawab soalan. 52. Nabi di langit ketiga. Nabi Yusuf. 53. Nabi di langit keempat. Nabi Idris. 54. Nabi di langit yang kelima. Nabi Harun. 55. Nabi di langit keenam. Nabi Musa. 56. Nabi di langit ketujuh. Nabi Ibrahim alaihi salam. 57. Dua gambaran Nabi lihat ketika Isra. Pemakan riba dan pemakan harta anak yatim. 58. Orang pertama laungkan azan. Bilal bin Rabah. 59. Bila azan disyariatkan. Tahun pertama hijrah. 60. Gelaran As-Siddiq. Kepada siapakah gelaran As-Siddiq? Abu Bakar. 61. Hijrah pertama ke Habsyah. 7 Rejab sebelum hijrah. Okey, kat sini Ustaz nak ulang sikit. Hijrah ke Habsyah ada 2 kali. Okey, ingat hijrah Nabi hanya ke Madinah. Nabi tidak berhijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah adalah para sahabat sahaja. 62. Nabi berhijrah ke Madinah. 1 Muharram. 63. Bilakah pembukaan kota Mekah? Sepuluh Ramadan bersamaan 8 Hijrah 630 Masihi. 64. Apakah tujuan hijrah? Mengembangkan agama Islam dan ancaman kafir Quraisy. 65. Ansar. Siapakah golongan Ansar? Penduduk asal Madinah. Okey, guana setakat ni. Boleh jawab semua? Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. 66. Dua nama golongan Ansar. Aus dan Khazraj. 67. Muhajirin. Siapakah golongan Muhajirin? Penduduk yang datang dari Mekah. 68. Dua tempat hijrah. Habsyah dan Mekah. 69. Nabi pernah dilontar batu di Taif. 70. Dua penduduk Madinah.
Aus dan Khazraj. 71. Nama asal Madinah. Yathrib. 72. Tempat bersembunyi ketika hijrah. Gua Sur. Okey, kat sini pada ini tempat sembunyi Rasulullah ketika berhijrah ke Madinah. Sebelum berhijrah, Nabi tidak terus berhijrah ke Madinah. Nabi berpatah balik bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Kemudian barulah Nabi berhijrah melalui persisiran pantai terus ke Madinah. 73. Ekonomi Madinah sebelum Islam. Siapakah yang menguasai ekonomi Madinah sebelum Islam? Yahudi. 74. Dakwah di Mekah selama berapa tahun? (13 tahun). 75. Dakwah di Madinah. 10 tahun. Okey, ada pembetulan sikit tu. Ustaz silap tulis, tak apa. Okey, teruskan. Macam mana setakat ni? Boleh lagi ikut? InsyaAllah. Okey, kita teruskan. 76. Masjidil Haram terletak di Mekah. 77. Masjid Nabi ataupun Masjid An-Nabawi terletak di Madinah. 78. Masjid Qiblatain. Madinah. 79. Masjidil Aqsa terletak di mana? Baitul Muqaddis di Palestin. 80. Masjid Quba terletak di mana? Madinah. 81. Kiblat pertama umat Islam. Baitul Muqaddis di Palestin. Okey, ingat yang ni apa dia? Kiblat pertama orang Islam bukanlah di apa dia? Di Kaabah Baitul Haram. Kiblat pertama orang Islam apa dia? Di Baitul Muqaddis. Sekarang yang apa? Sekarang dikuasai oleh rejim Yahudi. 82. Nabi berdakwah selama 23 tahun. 83. Tarikh Perang Badar. 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. 84. Jumlah tentera Islam dalam Perang Badar. 313 orang. 85. Jumlah tentera kafir dalam Perang Badar. 1,000 orang. 86. Ketua tentera Islam dalam Perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, soalan yang berkaitan dengan ketua perang Islam adalah Rasulullah. Ingat, Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq semua diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, 87. Ketua tentera kafir Quraisy dalam Perang Badar. Abu Jahal bin Hisham. 88. Jumlah tentera Islam yang syahid
14 orang. 89 jumlah tentera kafir Quraisy yang terbunuh dalam Perang Badar. 70 orang. 90 tarikh Perang Uhud. 10 Syawal tahun kelima Hijrah. Ingat, selepas Ustaz baca soalan, Ustaz diam. Ketika itulah awak menjawab soalan sebelum Ustaz bagi jawapan. 91 jumlah tentera Islam dalam Perang Uhud. 1000 orang. Tetapi 700 orang yang berperang. 92. Mana 300 lagi? Berpatah balik diketuai oleh Abdullah bin Ubay. 93. Berikan 2 pengajaran kekalahan tentera Islam dalam Perang Uhud. Ingkar arahan ketua, terpengaruh dengan harta perang. Okey, kat situ Ustaz ada silap sikit. Bukan perash, perang. Tak apa, teruskan. 94. Siapa yang ingkar? Pasukan pemanah. 95. Siapakah bapa saudara Nabi yang syahid dalam Perang Uhud? Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib. 96. Berapa orang tentera Islam yang syahid dalam Perang Uhud? Tujuh 70 orang. 97. Berapa orang tentera kafir yang terbunuh dalam Perang Uhud? 32 orang. 98. Bila berlaku Perang Khandaq? 15 Syawal tahun kelima Hijrah. 99. Di mana berlakunya Perang Khandaq? Madinah. 100. Apa arti Khandaq? Parit. Okey. Sini Ustaz ada silap typing juga. Arti artar pula. Tak apa. Yang penting awak faham. 101. Siapa yang mencadangkan gali parit? Salman Al-Farisi. 102. Nama lain bagi Perang Khandaq. Perang Ahzab. 103. Kenapa dipanggil Ahzab? Tentera bersekutu gabungan puak Quraisy, kabilah Arab dan Yahudi. 104. Berapa yang terkorban dalam peperangan Khandaq? Tiada. Ingat, dalam peperangan Khandaq tiada yang terkorban, baik di sebelah tentera muslimin ataupun tentera musyrikin. Sebab apa? Tidak bertempur. Dihalang oleh Khandaq parit. Okey, seterusnya. 105. Sebab tentera Ahzab kalah. Perpecahan dalam tentera Ahzab dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 106.
berikan 2 perang yang berlaku dalam bulan Ramadan. Perang Badar dan Perang Tabuk. Okey, dekat sini soalan ni biasa keluar. Biasanya jawapan Perang Badar dan Perang Khandaq. Sedangkan peperangan Khandaq dalam bulan Syawal. 107. Berikan 2 perang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar, Perang Uhud. 108. Siapakah ketua perang di zaman Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 109. Pasar yang terkenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qainuqa. 110. Nama Raja Habsyah. Najashi. Seterusnya 111. 2 penentang Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab. 112. Berikan 2 sumber Islam. Al-Quran dan Hadis. 113. Erti mukjizat. Perkara luar biasa yang terjadi kepada Nabi dan Rasul. 114. 2 bahagian mukjizat. Hissi dan maknawi. 115. Apakah hissi? Dapat dilihat dengan mata. 116. Apakah maknawi? Tidak dapat dilihat dengan mata. 117. Contoh hissi. Terbelah bulan di langit dan keluar air dari jari jemari Rasulullah. 118. Contoh maknawi. Al-Quran dan Isra Mi'raj. 119. Apakah tujuan mukjizat? Membuktikan kebenaran seorang Rasul dan menewaskan tindakan orang kafir. 120. Mukjizat yang terbesar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim. 121. Berikan 2 contoh mukjizat. Al-Quran dan bulan terbelah di langit. 122. Solat diwajibkan bila? 27 Rejab tahun ke-5 sebelum hijrah. 123. Bila puasa diwajibkan? Tahun kedua hijrah. 124. Bila zakat disyariatkan? Tahun kedua hijrah. 125. Bilakah haji diwajibkan? Tahun ke-5 hijrah. 126. Apakah haji terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Haji Wida. 127. Apakah pengertian jihad? Berkorban mempertahankan agama, harta, diri, keluarga dan negara. 128.
Jihad terbagi kepada dua. Jihad akbar dan jihad asghar. 129. Berikan contoh jihad akbar. Melawan hawa nafsu. 130. Contoh jihad asghar. Berperang, belajar, bekerja. 131. Berikan dua sebab dibolehkan berjihad. Mempertahankan diri dan mempertahankan agama. 132. Apakah erti perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian damai Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy. 133. Bilakah perjanjian Hudaibiyah? Bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijrah. 134. Di manakah perjanjian Hudaibiyah? Hudaibiyah berdekatan dengan Mekah. 135. Kesan perjanjian Hudaibiyah. Musyrikin Mekah mengiktiraf Rasulullah dan Islam berkembang pesat. Okey, macam mana? Boleh teruskan? Okey, insya-Allah. 136. Masjid pertama Kuba. 137. Masjid kedua Masjid An-Nabawi ataupun Masjid Nabi. 138. Berikan dua peranan masjid. Tempat beribadah dan tempat pengembangan agama Islam. 139. Apakah perundangan pertama di dunia? Piagam Madinah. 140. Bilakah Piagam Madinah digubal? Tahun pertama Hijrah. 141. Apakah erti ghanimah? Harta rampasan perang. 142. Jizyah. Apakah erti jizyah? Cukai. Okey, yakni cukai ke atas orang bukan Islam di negara Islam. 143. Sebutkan sistem jual beli di zaman jahiliah. Riba dan penipuan. 144. Apakah berhala terbesar di zaman jahiliah? Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. 145. Jumlah berhala di sekeliling Kaabah pada ketika itu. 360 buah. 146. Zaman sebelum Islam dikenali. Zaman jahiliah, yakni bodoh. 147. Sikap masyarakat di zaman jahiliah. Berperang dan sembah berhala. 148. Berikan nama 4 khalifah dalam Islam. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. 149. Siapakah khalifah pertama dalam Islam? Abu Bakar As-Siddiq. 150. Bilakah pembukaan kota Mekah?
10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah 151. Berikan 2 pegangan umat Islam. Al-Quran dan Hadis ataupun As-Sunnah 152. Berikan 2 sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur, sabar, amanah dan banyak lagi. 153. Berikan 3 sumber ekonomi Islam. Zakat, jizyah, ghanimah. 154. Siapakah Abdullah bin Ubay? Ketua golongan munafiq. 155. Negara Islam pertama. Madinah. 156. Memerangi golongan enggan membayar zakat. Saidina Abu Bakar. 157. Memerangi Nabi palsu. Saidina Abu Bakar. 158. Mengumpul Al-Quran. Saidina Abu Bakar. 159. Apa reaksi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda wafat? Kacau Bilal dan kelu lidah untuk berkata-kata. Dan yang terakhir 160. Apakah solat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Solat subuh dengan menjandarkan badan kepada Ali dan Al-Fadl. Alhamdulillah, tamat 160 soalan. Okey, anda semua perlu ulang tengok berkali-kali untuk mendapatkan terus jawapan sebelum Ustaz jawab. Okey, Ustaz rasa cukup sampai di sini sahaja dahulu. Okey, sebelum daripada itu, jika video ni bermanfaat untuk kita semua, mohon subscribe, like dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.